Maka kita yang beragama Islam, seandainya cara mencari keduniaan, cara mencari rezeki atas dunia ini tidak mempedulikan hukum hakam Allah, maka tak ubahlah seperti orang kafir cari rezeki. Betul ke tidak? Tuan-tuan, betul ke tidak? Orang kafir, dia keluar pagi, dia balik malam. Dia tak peduli sembahyang, dia tak peduli mengaji. Tiba-tiba kita yang mengaku Islam, keluar pagi, balik malam pun tak peduli sembahyang, tak peduli mengaji. Sama tak? Sama. Na'udzubillah. Maka sia-sialah akal yang diberi oleh Allah kerana tidak dijaga oleh agama tadi. Jadi sia-sialah. Allah Ta'ala bagi kita akal, tapi kita tidak boleh memanfaatkan akal itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, supaya terbeza di antara cara hidup kita orang mukmin dan orang yang tidak mukmin. Jadi pagi ini musannif nak menerangkan bahagian hukum akal. Kenapa kita nak kena tahu hukum akal ni? Kerana hukum akal itu ataupun hukum akal ini merupakan alat pengukur untuk kita membezakan di antara akidah yang betul dan akidah yang sesat. Dengan sebab itu sangat penting untuk kita faham apa itu hukum akal. Kalau kita tak pandai hukum akal ni, kalau kita tak faham hukum akal ni, kita takkan boleh memahami tentang akidah. Kita tengok dalam masyarakat kita, katalah dalam kampung ni lah, Kerubung ni, berapa ramai yang mengaji hukum akal ni? Berapa ramai yang ambil tahu tentang hukum akal ni? Kalau tak mengaji, kalau tak ambil tahu, pada adatnya mustahil tahu. Betul tak? Ke yang tak mengaji lagi tahu dari yang mengaji? Kalau tak mengaji lagi tahu daripada yang mengaji, kita tutup kelas. Tak ada faedah kita mengaji kalau yang tak mengaji lebih tahu daripada mengaji. Betul? Jadi pada adatnya kalau tak mengaji, taknya tahu, taknya reti, taknya faham. Bila tak tahu, tak reti, tak faham tentang hukum akal ni, bagaimana kita nak membezakan akidah yang betul dan akidah yang sesat? Kerana alat yang penting untuk kita membezakan akidah yang betul dan akidah yang sesat, pertama sekali hukum akal kita mesti faham betul-betul. Jadi sekarang ni kita tak mengaji, kita tak nak dengar, kita tak nak ambil tahu, mustahil kita mengerti tentang hukum akal. Betul? Bila dah tak mengerti hukum akal, mustahil kita boleh membezakan mana akidah yang betul dan mana akidah yang salah. Betul dia? Bila tak boleh membezakan akidah yang betul dan akidah yang salah, mana akidah yang kita nak ambil dan letak dalam hati kita? Cuba tuan-tuan fikir, apa yang kita nak pegang dalam hati kita? Akidah ni apa maksud akidah? Pegangan dan kepercayaan yang betul di dalam hati terhadap Allah. Pegangan dan kepercayaan yang sebenar di dalam hati terhadap Allah dan terhadap perkara yang termaktub di dalam rukun-rukun iman khususnya. Macam mana kita nak ambil yang betul dan nak menjauhkan, nak menolak yang salah? Apabila hukum akal ni kita pun tak faham.
Hukum akal ni kita tak reti, hukum akal ni kita tak faham. Maka macam mana kita nak membezakan akidah yang sesat dan yang akidah yang tidak sesat? Inilah punca utama kenapa banyak masyarakat kita ni terpengaruh, terikut dengan akidah-akidah yang menyimpang daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu di antara sebab dia. Kenapa ramai di kalangan masyarakat kita yang mudah terikut dengan fahaman Wahabiyah contohnya, boleh menerima akidah Wahabiyah yang mengatakan Tuhan itu bertempat dan sebagainya. Punca dia, kita sendiri tidak ada ilmu untuk membezakan manakah akidah yang layak dan yang tidak selayaknya, kerana kita tidak mengerti dan memahami apa itu hukum akli, hukum akal. Jadi kita tak boleh nak menyalahkan 100% kepada mereka yang membawa fahaman-fahaman yang sesat ni. Nak salahkan mereka 100% tak boleh. Yang pertama-tama kita nak kena salahkan diri kita sendiri, kerana kita tidak berusaha untuk mengambil faham apakah akidah yang betul dan apakah akidah yang salah. Itu salah kita. Kerana seandainya kita belajar, kita mengaji, kita faham, kita sendiri boleh membezakan manakah akidah yang betul dan manakah akidah yang salah. Dan apabila kita dah tahu, kita sendiri akan boleh menjauhkan diri, menolak fahaman-fahaman yang salah. Nampak tak? Jadi kita nak menyalahkan pendakwah yang membawa aliran fahaman yang menyimpang daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, kita tak boleh nak menyalahkan mereka 100%. Kena salahkan diri sendiri. Nabi dah pesan belajar agama itu wajib, menuntut ilmu fardu ain itu wajib. Apa erti wajib? Perkara yang tak dapat tidak mesti kena buat. Kalau tak buat berdoa, tiba-tiba kita mengambil sikap acuh tak acuh. Nantilah belajar tauhid, biarlah mengaji tauhid itu bukannya penting pun. Akibatnya kita yang jahil, kita yang tak boleh membezakan mana akidah yang betul dan sesat. Akhirnya kita terpakai ataupun mudah menerima pahaman-pahaman yang boleh membawa, menarik seseorang itu menjadi sesat ataupun syirik di sisi Allah. Jadi salah siapa? Salah sendiri. Di hari kiamat besok, kita tak boleh nak meletakkan kesalahan kita atas orang lain. Kita yang bertanggungjawab dengan dosa dan maksiat kita sendiri, kerana kita diberi akal oleh Allah. Kita yang diberi akal oleh Allah. Allah dah bagi kita akal. Kenapa kita tak gunakan akal kita untuk memahami hukum hakam Allah? Itu salah kita. Maka beruntunglah, bertuahlah orang-orang yang Allah pilih bagi taufik mengaji. Beruntunglah. Kalau tak bersyukur juga tak tahu. Kalau nak lari juga tak tahu lah. Baik, adalah hukum akal ini terbahagi kepada 3 bahagi. Ini Allah suruh belajar, Nabi suruh belajar. Ambil tahu tentang perkara yang bersangkut paut dengan ibadat. Gunakan akal itu untuk memahami hukum hakam Allah, supaya ibadat kita betul. Tidak kita gunakan akal kita pagi, petang, siang, malam, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun memikirkan macam mana nak jadi orang kaya atas dunia, macam mana nak kaya, macam mana nak mewah, macam mana orang nak pandang, macam mana orang nak hormat, macam mana orang nak sujud dengan kita dan macam-macam.
Itu kita gunakan akal kita, tak habis-habis gunakan akal untuk mencari dunia. Cintakan dunia itu sifat yang dibenci oleh Allah. Bila kita cintakan dunia, dalam hati kita ada cintakan dunia, kita tidak akan mempedulikan perkara yang bersangkut paut dengan akhirat. Sebab dalam hati kita ada penyakit hubbud dunya, cintakan dunia. Tahu tak cintakan dunia itu apa? Apa hukum penyakit? Apa hukum apabila di dalam diri kita ada penyakit cintakan dunia? Apa hukum? Haram hukum. Itu di antara penyakit yang kita wajib buang. Cintakan dunia ni wajib buang. Kerana cintakan dunia itu punca utama kita akan terlibat dengan benda-benda yang tak baik. Macam tadi, bila hati kita cintakan dunia, akal kita akan memikirkan tentang macam mana nak kaya, macam mana nak mewah, macam mana nak seronok, macam mana nak gembira atas dunia ni. Dia takkan ada masa nak memikirkan tentang persiapan untuk dia masuk dalam liang lahat. Dia tak ada masa. Tak ada masa nak fikir apa bekal nak bawa balik dalam liang lahat tu. Yang dipikir macam mana nak himpun harta atas dunia, supaya orang pandang, supaya orang hormat. Wal'iyadha billah min dhalik. Adalah hukum akal ini terbahagi kepada 3 bahagi. Hukum akal terbahagi kepada 3. Kalau patut catat-catat, patut tulis-tulis. Mengaji tauhid ni tak boleh main-main. Maksud tak boleh main-main tu kena tumpukan perhatian. Kalau patut catat, tulis, rakam, silakan. Ada masa lapang nanti di rumah boleh tengok-tengok balik, ulang kaji balik. Kerana kita mengaji ni bukan nak main-main. Kita mengaji ni bukan nak main-main, bukan nak suka-suka, bukan nak seronok-seronok. Nak main-main boleh pergi taman permainan. Main gelosor, main buai. Ini bukan nak main-main. Mengaji ilmu ni bukan main-main. Ada hubung kait dengan ibadat kan? Allah ciptakan kita untuk apa? Ibadat. Adakah ibadat tu main-main? Tidak. Bila ibadat bukan main-main, perkara yang bersangkut paut dengan ibadat pun bukan main-main. Ibadat kita Allah takkan terima melainkan dengan ilmu. Jadi ilmu ni bukan main-main. Bukan main-main. Bukan sambil-sambil, bukan benda suka-suka, tidak. Jadi kena fahamkan betul-betul. Mengaji sungguh-sungguh kerana Allah, bukan nak menunjuk-nunjuk orang kita orang mengaji. Tidak ada faedah lah kalau niat kita macam tu. Duduk dalam majlis ilmu, rajin kuliah pagi, petang, siang, malam, supaya orang pandang mulia kita. Na'udzubillah. Semua tu jadi dunia, Allah takkan terima. Betulkan niat kita. Ngaji kerana Allah, ngaji nak fahamkan hukum hakam Allah, nak baiki amal ibadah kita sendiri. Tu niat kita mengaji. Bukan nak cari salah orang lain. Jadi hukum akal ni terbahagi kepada berapa? 3. Kerana adalah akal itu berkehendak bekerja atas sekira-kira hal pada mematutkan sesuatu bagi dihukumkan pada ilmu tauhid. Akal kita ni fungsi dia untuk kita menghukumkan, menentukan, menetapkan adakah sesuatu itu patut atau tidak patut. Itu peranan akal. Bila ada akal, kita boleh menghukumkan sesuatu itu patut ke tak patut.
Patut ke tidak? Itu akal, nak guna akal. Kalau tak akal, tak ada akal tadi, kita tak boleh nak menghukumkan benda tu patut ke tidak. Patut ke tidak ambil najis bawa masuk dalam mulut? Yang ada akal dia akan kata apa? Tak patut benda kotor. Sebab dia ada akal. Tapi kalau dia tak ada akal, dia tak boleh beza. Itu yang tai pun bawa masuk dalam mulut, fahaman sesat pun pakai, fahaman yang merosakkan akidah pun ambil. Sebab akalnya dah bermasalah. Akalnya dah tak boleh menimbang sesuatu itu patut atau tidak patut. Contohnya, dia boleh meletakkan sifat makhluk pada Tuhan. Tuhan tiba-tiba dipakaikan dengan sifat makhluk pada Tuhan. Contoh, dikatanya Tuhan itu makan dan minum juga. Contoh. Jadi akalnya bermasalah kerana meletakkan sesuatu yang tidak patut pada Tuhan. Makan minum itu bukan sifat bagi Tuhan. Kerana dalam Quran Allah dah bagi tahu dia tidak serupa dengan segala sesuatu. Betul tak? Jadi kalau kita makan minum, Tuhan pun makan minum, serupa ke tidak? Patut ke tidak? Tak patut. Kita ada tempat tak? Kita ada tempat tak? Kita bergerak diam dah? Kita ni bergerak diam tidak? Kalau tak bergerak kita diam, kalau tak diam bergerak, betul? Tiba-tiba dikatakan Tuhan itu bergerak dan diam juga. Serupa tak dengan makhluk? Kita bergerak diam, Allah pun bergerak diam. Serupa ke tidak? Perempuan serupa ke tak? Entahlah, ikutlah mana-mana pun. Jangan macam tu ngaji. Kalau sungguh-sungguh kita bergerak diam, itu sifat kita. Tiba-tiba nak dikatakan Allah itu pun bergerak diam. Kita bergerak diam, Allah pun bergerak diam. Sama ke tidak? Sama ke tidak? Patut ke tidak? Perempuan, patut ke tidak nak kata Allah tu bergerak diam? Tak apa. Sebab apa tak patut? Tak patut sebab membawa kepada serupa dengan ngaji, biar faham. Kalau tak faham, kita tak boleh jaga akidah kita. Sebab tu perlu faham. Kenapa tak boleh kata Allah tu bergerak, Allah tu diam? Kenapa tak boleh? Tak boleh sebab kalau dikatakan Allah bergerak ataupun Allah tu diam, maka serupa dengan kita. Boleh ke tidak nak menghukum Tuhan serupa dengan kita? Tak boleh. Namanya menyenutukan Tuhan. Namanya mensyirikkan Tuhan. Syirik ni maknanya menyamakan. Tahu? Boleh tak nak samakan Tuhan dengan kita? Tak boleh. Kalau tak ada akal, tak boleh tu. Dia tak boleh beza. Benda yang tak patut dia katanya patut, benda yang patut dia kata tak patut. Sebab tu kena genti hukum akal. Tuhan dikatanya duduk, Tuhan dikatanya ada tempat tinggal. Tu akalnya dah rosak. Akalnya dah dirosakkan. Akal ni tuan-tuan di antara nikmat yang wajib kita jaga.
Sebab tu dalam Islam, apabila kita membuat sesuatu perbuatan yang menyebabkan hilang kewarasan, hukumnya haram. Sebab tu dalam Islam mengharamkan minum arak. Sebab dengan minum arak merosakkan akal. Sebab tu dalam Islam mengharamkan dadah, kerana dengan dadah tadi membinasakan kewarasan. Sebab wajib jaga kewarasan. Ni anugerah Allah, ni amanah Allah. Nak jaga baik-baik, jangan buat sesuatu yang menggilakan kita. Tiada sunyi baik pada mematutkan sesuatu bagi hukum, bagi dihukumkan pada ilmu tauhid. Tiada sunyi daripada 3 perkara. Yang pertama iaitu menghukumkan mesti ada. Ni guna akal ni. Ada kala kita perlu nak gunakan akal kita untuk menghukum. Apa maksud menghukum? Membuat keputusan. Menghukum ni makna buat keputusan. Kan dekat mahkamah tu dipanggil hakim, betul? Hakim tu nanti dia buat keputusan. Tu dia pun menghukum lah tu. Tuan Hakim menjatuhkan hukum. Tuan Hakim telah menjatuhkan hukum. Mana Tuan Hakim telah membuat keputusan. Itu maksud. Hukum-hukum tu buat keputusan. Jadi ada kalanya kita ni nak kena gunakan akal untuk menghukumkan, yakni menjatuhkan suatu keputusan, sama ada sesuatu tu mesti ada ataupun menghukumkan sesuatu tu dengan mesti tiada. Nak guna akal ni, nak gunakan akal kita nak menghukumkan sesuatu tu mesti ada ataupun benda tu mesti tiada. Nak kena guna ni, menghukumkan sesuatu itu mesti ada ataupun menghukumkan sesuatu itu dengan mesti tiada, atau menghukumkan boleh menerima atau boleh menerima ada atau boleh menerima tiada. Ataupun kita menggunakan akal kita untuk menghukum sesuatu itu, sama ada sesuatu itu ada pun boleh, tak ada pun boleh. Beza dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi menggunakan akal untuk menghukumkan sesuatu itu dengan mesti ada. Benda ni mesti ada. Tak, kalau tak ada tak boleh, mesti ada. Mesti ada. Gunakan akal. Baik, contoh gini. Tuan-tuan ada akal. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan, botol mineral ni pencipta dia mesti ada ataupun mesti tiada? Tukang buat dia ni, tukang buat botol ni mesti ada ke ataupun mesti tiada? Mesti ada. Kalau saya nak kata botol ni tak ada orang yang buat, boleh tak akal tuan-tuan nak terima? Masjid ni tak ada orang buat, boleh tak? Kalau siapa kata boleh, gila. Kalau siapa kata masjid ni ada tapi tak ada tukang yang membuat dia, dia gila. Kalau dia waras, dia akan kata apa? Mesti ada orang yang buat masjid dia. Betul ke tidak? Mesti ada orang yang buat air botol ni ataupun air mineral. Sebab akal kita tak boleh terima adanya botol ni dengan sendiri. Betul tak? Akal kita tak boleh terima ada botol mineral ni tapi tak ada yang membuat dia, tak ada kilang dia.
Botol ni ada dengan sendiri, dia tumbuh dengan sendiri, dia muncul dengan sendiri. Oh, akal tak boleh terima. Bahkan akal kita menghukumkan, membuat keputusan, maksudnya akal kita membuat keputusan, mesti ada yang membuat. Itu yang dimaksudkan tadi. Yang pertama, jaga. Dia dah kata tadi hukum akal ada 3. Yang pertama, faham dekat sini, fahamlah dekat tempat lain. Faham wajib akli dalam kitab Risalah Tauhid ni, fahamlah wajib akli di dalam kitab-kitab Tauhid yang lain. Sebab bendanya sama je. Nama kitab je lain-lain, tapi maksud yang nak disampaikan sama. Jadi tumpukan perhatian, jangan tidur. Kejap lagi tidur. Yang ngaji online ni pun jangan tidur. Tak percaya kan ni online. Kadang ditelelap juga. Jangan tidur kan. Tidur rugi akan terlepas benda penting kan. Yang pertama disebut wajib akli. Yang pertama dia ada 3 bahagian. Hukum akal ada 3 bahagian. Ini baru bahagian yang pertama. Bahagian pertama. Bahagian pertama ni disebut wajib akli nama dia. Ini bukan nak cerita wajib sembahyang, bukan nak cerita wajib puasa. Wajib sembahyang, wajib puasa, zakat itu cerita hukum lain. Itu namanya hukum syar'i, itu hukum syarak nama dia. Ada macam-macam hukum ni. Baru tahu. Ada macam-macam hukum lah. Hukum syarak cerita lain. Wajib semayang, wajib puasa, wajib berzakat, wajib bagi nafkah. Itu wajib syarak. Itu cerita wajib syarak. Ini bukan nak cerita wajib syarak. Ni wajib akli, wajib akal nama dia. Hukum akal. Yang tu hukum syarak, ni hukum akal. Jadi disebutkan wajib akli. Yang pertama wajib akli. Yang dah tahu, yang dah pandai, yang dah faham, alhamdulillah. Jangan sombong. Kita dulu pun tak pandai juga. Muju Allah bukakan kefahaman pada kita. Kalau tak, kita pun taknya faham sampai bila-bila. Jadi hukum akli iaitu dia nak perkenalkan ni supaya kita faham betul-betul. Wajib akli nama dia, iaitu perkara yang tiada diterima akal, benda yang tak boleh masuk akal, benda yang tak masuk akal. Tu maksud yang tiada diterima pada akal. Benda yang akal waras tak boleh terima, akan tiadanya. Maksudnya akal kita tak boleh terima tiadanya perkara itu. Akal tak boleh terima tiadanya perkara itu. Contohnya macam tadi, akal saya, akal kita tak boleh terima tiadanya kontraktor yang menjadikan masjid. Akal tak boleh akal tak boleh terima. Akal kita tak boleh terima tidak ada kilang yang menjadikan, yang membuat handphone ni. Akal tak boleh terima. Faham ke tidak ni? Akal tuan-tuan boleh terima tak handphone ni tak ada kilang yang buat? Boleh terima? Tak boleh terima. Akal tak boleh terima nak kata handphone ni tak ada tukang yang menciptakan, yang membuatnya. Akal tak boleh terima. Hakikatnya mesti menerima ada.
Bahkan maksudnya bahkan akal kita mesti menghukumkan, membuat keputusan, mesti ada yang membuat handphone ni. Mesti ada yang buat. Akal kita menghukum, akal kita membuat keputusan, mesti ada tukang yang membuat handphone ni. Akal kita menghukumkan, mesti ada tukang yang mendirikan masjid ni. Akal kita tak boleh terima nak dikatakan masjid ini tidak ada tukang yang mendirikan. Akal tak boleh terima. Akal kita menghukumkan mesti ada yang buat. Itulah yang dinama wajib akli. Itu yang dimaksudkan dengan wajib apa? Wajib akli. Tak apa seminggu sekali pun, seminggu sebutir faham pun tak apa tuan. Ngaji tauhid ni tak boleh baca laju-laju macam ngaji ilmu lain tu. Perempuan habis makan. Perempuan habis makan. Tak boleh. Ilmu tauhid ni kena pelan-pelan ngaji. Sebab dia nak kena guna akal mikir. Sebab tu kalau tidur tak dapat dia gerak. Dia nak kena memikir. Nak kena memikir, berfikir. Ilmu lain fikir juga, tapi tak seberat ilmu tauhid ni. Ilmu lain nak guna akal juga, nak faham bab semayang. Rukun semayang ada 13. Yang pertamanya begini. Jadi kita dengar tu sambil santai-santai, relax-relax begitu. Fikir sikit-sikit lebih kurang pun mudah faham dah. Tapi bila kata ngaji tauhid, dia tak boleh main-main. Dia kena tumpu betul-betul. Dia kena tumpu betul-betul. Yang demikian apakala dikatakan wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah. Allah tu siapa? Tuhan lah. Ke siapa Allah ni? Allah ni siapa? Tuhan ke kawan kita? Dah tu ada orang buat Tuhan ni macam kawan je. Ada yang buat Allah ni macam kawan-kawan dia je. Dikondemnya, diperinya, direndah-rendahkannya, dia tak pedulikannya. Betul ke tidak? Kalau dia mengaku Allah tu Tuhan, dia takkan buat macam tu. Dia takkan memperlekehkan, dia takkan mempersendakan. Itu baru betul-betul mereka yakin Allah itu Tuhan. Itu baru menunjukkan dia mengenal Tuhan. Jadi Allah itu Tuhan. Maka bila kata Allah itu Tuhan, wajiblah, makna mestilah Tuhan itu bersifat dengan qidam. Contohnya lah qidam. Qidam tu artinya apa qidam? Qidam ni artinya sedia kala. Tidak ada permulaan. Itu qidam. Qidam bahasa Arab, terjemah Melayu sedia kala. Apa yang tuan-tuan faham dengan sedia kala? Kita selalu sebut Allah sedia kala, Allah sedia kala, sedia kala lagi dah ada. Betul ke tidak? Apa maksud sedia kala? Jangan salah faham. Sedia kala apa maksud? Sedia kala apa maksud? Cuba jawab. Kalau salah tak apa, tak kena rotan, jangan risau. Sedia kala orang perempuan. Tak apa, salah tak apa, orang marah dah.
Kan ngaji, betul? Ngaji kono lah. Kalau tanya faham ke tidak? Itu. Kalau tak faham, torang kan. Sedia kala apa maksud? Yang kita faham lah. Tak ada bunyi. Mana pun orang ni? Kau hologram semua ni. Penting tuan-tuan ni, kalau salah faham nanti salah akidah. Kalau salah faham, salah akidah. Salah faham, salah pegangan. Sebab apa yang kita faham, apa yang kita pegang, ikut apa yang kita faham. Kalau salah faham, salah pegang. Salah pegangan, jadi kafir. Faham tak tu? Sebab tu nak kena faham. Baik. Apa maksud sedia kala? Yang kita fahamlah selama ni, sebelum ngaji. Tak faham apa-apa. Masya Allah, tak faham. Dah, tak ada jawapan pun. Ini belum dalam kubur lagi. Dunia pun kita dah tak boleh nak jawab dah. Nampak tak? Macam mana dalam kubur tu nak menghadap muka nakir. Soal jawab dia tuan-tuan, bukan main-main tu. Nampak tak? Takut tak? Tak takut? Siapa tak takut jumpa malaikat muka nakir? Siapa tak takut? Siapa tak kisah? Siapa tak peduli? Kalau takut mesti ada buat persiapan. Buat persiapan. Mau tak mau kena jumpa juga tu. Mau tak mau kena jumpa juga yang namanya malaikat munkar dan nakir. Jadi kena buat persiapan. Baik-baiki amalan kita betul-betul. Jaga akidah kita betul-betul. Fahamkan ibadat betul-betul. Itu persiapan nak bertemu malaikat munkar dan nakir. Baik, okey. Ramai tak nak jawab, tak apalah. Saya tanya, saya jawablah. Sedia kala dah tak nak jawab. Saya lah jawab. Saya tanya tadi berapa kali tanya tak jawab. Saya lah jawab. Takkan nak suruh orang kedai kopi tu jawab lah. Sedia kala maksudnya apa? Tanya lagi. Tadi kata nak jawab, lepas tu tanya lagi. Sedia kala ni kalau sebelum saya ngaji dulu, sebelum ngaji yang saya faham, tak tahulah tuan-tuan faham ke mana. Yang saya faham sebelum ngaji, sedia kala ni maknanya dah lama ada dah. Betul tak? Tu dah dapat jawapan dah. Baru dapat jawapan. Mana sama lah tu. Salah tuan-tuan. Tadi tak nak ngaku. Sedia kala, kalau kita faham sedia kala tu maknanya dah lama ada dah. Salah tu. Sebab sedia kala bukan maksud dah lama ada. Sedia kala bermaksud, dengar baik-baik, sesuatu yang tidak ada permulaan. Tu maksud sedia kala. Dah tahu dah? Sama tak macam yang kita faham sebelum ngaji dulu? Sama? Tak sama kan? Untung tak mengaji? Alhamdulillah. Itulah mengaji. Tim mengaji lagi, Allah bagi tahu lagi. Mengaji lagi, Allah betulkan lagi. Kalau tak mengaji, duduk dalam keadaan salah selama-lamanya. Jadi orang-orang yang ngaji ni orang-orang yang Allah sayang. Allah nak baiki dia, Allah nak betulkan dia supaya dia faham tentang amal, supaya nanti dia selamat balik akhirat. Itu tanda Allah sayang. Allah sayang. Kalau Allah tak sayang, Allah biarkan kita dalam kejahilan.
Allah tak pilih kita duduk dalam majlis ilmu, duduklah pagi petang berseronok dengan dunia tadi, tak fikir nak belajar agama. Itu tanda Allah tak sayang. Allah biarkan dia dalam kesalahan selama-lamanya. Buat ibadat tapi salah, Allah biarkan dia. Tapi kita ni mujur, alhamdulillah. Allah pilih kita. Kalau Allah tak pilih tadi, mustahil kita boleh duduk dalam majlis ilmu ni. Betul ke tidak? Tu tanda Allah sayang. Jangan kata Allah tak sayang kita. Allah sangat-sangat sayang kepada kita, lebih daripada mak bapak sayang kita lagi. Betul ke tidak? Kalau tak, Allah biarkan kita. Allah biarkan kita buat ibadat dalam kebodohan, buat ibadat dengan kejahilan, nanti mati humban dalam neraka terus. Ini dah Allah nak selamatkan kita. Allah dekatkan kita dengan ilmu, belajar. Salah selama ni, maka dia baiki. Nanti mengaji lagi, jumpa lagi salah, baiki lagi. Maka makin lama makin banyak ibadatnya yang betul dan diterima oleh Allah. Kena syukur, terima kasih pada Allah banyak-banyak. Mudah-mudahan nikmat ini dikekalkan oleh Allah pada diri kita sampai kita mati. Itu maksudnya wajib pada akal ataupun qidam tadi. Maka tidak ada permulaan, itu maksudnya ialah tu, nampak tak? Maksudnya ialah mesti ada Tuhan bersifat qidam. Allah Ta'ala ni yang dikatakan Allah, yang dipanggil Allah, yang dikatakan Tuhan tu, yang dikatakan Allah tu, yang dikatakan Tuhan tu, yang kita sendiri yakin, percaya, beriman, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Dialah. Tak ada yang lain lah. Dia saja Tuhan. Bila sebut Dia saja Tuhan, bila kita mengaku Allah saja Tuhan, mesti ada sifat yang tertentu bagi diri dia. Apa sifat yang tertentu bagi Tuhan? Di antara sifat-sifat yang ketentuan dengan Tuhan. Kalau tak ada sifat tu, tak boleh dipanggil Tuhan. Kalau tak ada sifat tu, tidak layak nak dipanggil Tuhan. Ini di antaranya. Tuhan bersifat qidam. Bila sebut Tuhan, dia mesti qidam, mesti sedia kala. Bila sebut Tuhan, dia mesti tidak ada permulaan. Lawan bagi qidam ni, lawan bagi sedia kala, baharu. Tadi dah faham belum maksud sedia kala tadi? Dah bagi tahu tadi kan? Apa maksud sedia kala? Tidak ada permulaan ataupun tidak baharu. Tulis. Yang angguk-angguk je tak tulis. Tulis. Kita ngajar, bukan ngajar lah, kita baca kitab ni memang kita suruh macam tu. Sebab dulu saya ngaji macam tu tuan lah. Dengar je. Wallahu a'lam. Tu datang kuliah lagi. Tu baca Bismillahirrahmanirrahim. Ngantuk dah. Waktu tu baca kitab. Macam tu. Wallahu a'lam. Tutup. Makan. Waktu nanti ngaji lagi. Waktu tu aku tanyalah sesekali, sedia kala apa maksud? Sedia kala. Sedia kala macam pernah dengar itu hari tu. Yelah hari tu yang angguk-angguk hari tu sedia kala lah tu itu, tapi apa maksud? Nampak tak? Dulu saya ngaji macam tu lah. Tak nak. Jangan macam tu. Bila dengar, cepat-cepat usaha fahamkan, ambil, begitu. Jangan biarkan dia berlalu macam tu. Ngaji sungguh maksudnya catat, tulis. Dah ada zaman teknologi ni, boleh rakam-rakam lah.
Apa ada masalah? Dah ada teknologi ni yang ngaji online ni, nak rakam-rakam silakan, boleh jadikan rujukan, nanti free masa lepak tepi laut buka kitab dengar balik, ambil tengok laut. Oh gitu. Sebab tadi dalam kelas tadi tak dapat nak dengar sebab tidur, mujur rakam, ulang balik dengar. Gunakan teknologi untuk mudahkan ibadat kita, bantu ibadat. Apa salahnya? Barulah nama bersyukur dengan teknologi. Teknologi itu makhluk Allah, teknologi itu nikmat yang Allah bagi, maka gunakan dia untuk bantu ibadat. Kalau rakam-rakam tak ada masalah. Beli kitab, rakam, nanti free dengar balik, ulang balik. Sebelum kuliah yang akan datang, sebelum ngaji balik sambungan, faham kan, boleh dengar balik. Macam tu cepatlah dapat nanti insya-Allah. Boleh, jangan kata tak boleh. Semua ni ada harapan nak pandai ilmu tauhid. Jangan kata aku tak boleh pandai. Jangan. Ada harapan nak pandai insya-Allah. Bersungguh dengan tak bersungguh. Jangan putus asa, jangan lemah semangat mengaji ni, kerana semangat tinggi, semangat berapi-api. Jangan lemah, jangan lemah macam kopuk masuk angin. Kopuk masuk angin ke lemah ke? Baik, jadi sedia kala tu, apa maksud tadi? Sesuatu yang tidak ada permulaan ataupun tidak baharu, itu sedia kala. Lawan dia apa? Lawan sedia kala lawan dia apa? Lelaki lawan dia apa? Tahu pula. Sedia kala lawan dia baharu. Baik, apa maksud baharu? Baharu tu apa? Baharu sesuatu yang ada permulaan, tu baharu. Tulis, sesuatu yang ada permulaan. Apa sahaja yang ada permulaan namanya apa? Baharu. Masjid ni asalnya ada ke tidak? Asalnya ada masjid ni? Tak ada kan? Ada permulaan tak masjid ni? Maka masjid ni namanya boleh faham tak? Kita dulu ada tak? Tak ada kan? Kemudian Allah ciptakan kita daripada tak ada jadi ada. Jadi kita ni ada permulaan tak? Ada kan? Nama kita ni baharu. Kereta baru tuan-tuan tu yang baru beli tu, kereta baru tuan-tuan tu lah, ada permulaan tak? Kereta baru tu ada permulaan tak? Asalnya ada tak kereta tu? Tak ada, betul? Betul kilang buat. Ada permulaan tak? Ada, namanya kereta buruk kita. Kereta buruk kita, basikal tua kita. Asalnya ada tidak? Tak ada kan? Ada permulaan tak basikal tua kita tu? Kereta buruk kita ada permulaan tak? Namanya jangan panggil besi buruk, besi baru katakan. Orang kata besi baru. Mana? Sebab ada permulaan. Ada permulaannya baharu. Bila sebut ada permulaan, saya nak bagi faham ni, bukan main-main contoh, main-main sesaja ni, ada benda saya nak bagi tahu. Bila sebut baharu tadi ada tiap-tiap sesuatu yang ada permulaan, macam kita, macam masjid ni, macam kereta kita, motor basikal kita, air mineral ni, handphone ni, baharu tidak? Ada permulaan tidak? Mesti ada yang mencipta dia. Bila sebut baharu, mesti ada yang menciptakan dia.
Apa saja bila sebut baharu, mesti ada pencipta yang menjadikan dia. Mesti ada yang buat dia. Itu hukum benda baharu. Akal kita menghukumkan tiap-tiap benda baharu mesti ada tukang yang menciptakan dia. Kita baharu ke tidak? Kita baharu ke tidak? Kita ada tak pencipta? Siapa? Mak kita? Allah. Bukan mak bapak kita yang buat. Bukan mak bapak kita yang buat kita, faham tak? Kalau mak bapak kita yang buat, tak ada kita ni hidung kemik. Dah tentu mak kita, bapak kita buat yang terbaik memang. Nak hidung mancung, kulit putih, rambut begini, mata biru. Betul? Masalahnya kita ni bukan mak bapak yang buat. Siapa yang buat? Allah yang buat. Kita ikut kehendak dia. Ada hidung kemik, ada hidung mancung macam penyangkut baju. Ada kulit putih melepak, ada hitam, bukan main lagi. Tak kata apa, dia pencipta. Ikut dia lah nak buat macam mana, betul? Jadi kita ni baharu, tiap-tiap benda baru mesti ada yang menciptakan, mesti ada yang buat. Itu baharu. Allah tadi, Allah bersifat qidam, Allah bersifat sedia kala, Allah bukan baharu. Jadi akal kita tak boleh nak terima seandainya nak dikatakan Tuhan itu bersifat baharu. Akal tak boleh terima nak kata Allah itu baharu. Akal mesti menghukumkan Allah itu qidam, sedia kala. Kerana kalau Allah tidak bersifat sedia kala, malah dia bersifat baharu, nanti membawa kepada apa? Allah Ta'ala itu ada yang menciptakan dia pula dah. Betul ke tidak? Kalau Allah baharu, mestilah ada yang membuat Allah. Faham tak? Jadi Allah bukan baharu. Allah wajib, akal kita menghukumkan Allah tu, Tuhan tu wajib, mesti sedia kala. Maksudnya tidak ada permulaan. Jadi bila Allah itu tidak ada permulaan, tidak sesuai nak ditanya siapa yang buat Allah. Tak sesuai soalan tu nak diletakkan pada Allah. Sebab Allah tidak ada permulaan. Kalau handphone ni ada permulaan. Bila ada permulaan kita boleh tanya siapa yang buat. Sebab asalnya tak ada. Kemudian jadi ada, maka kita tanya siapa yang mengadakan dia. Nampak tak? Allah tidak ada permulaan, sedia ada dah Tuhan tu. Allah tu sedia ada dah. Bukan Allah tu asalnya kosong tak ada, kemudian Allah muncul tiba-tiba. Dah bukan. Itu memaksud ada nampaklah tu. Penting tak penting mengaji ni, kita Allah ni dah sebut 80 tahun dah. Allah, 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 ya Allah, astagfirullah. Masya Allah. Tapi apa sifat dia? Apa sifat Allah yang kita dah sebut berpuluh-puluh tahun dah? Apa sifat yang mesti ada pada Allah? Allah tu Tuhan lah. Jelas, memanglah Allah tu Tuhan. Apa sifat dia sebagai Tuhan? Apa sifat dia? Sifat dia Allah lah, Tuhan lah. Macam mana dalam kubur ni nak jawab ni? Dalam kubur besok malaikat tanya, man rabbuka, siapa Tuhan kau? Allah. Allah tu apa? Allah tu siapa? Apa sifat dia? Kalau tak kenal macam mana nak jawab Allah tu Tuhan?
Macam mana kita nak jawab Allah itu Tuhan aku? Macam mana nak jawab Allah itu Tuhan aku sedangkan kita pun tak kenal Tuhan? Yang kita tahu, yang kita kenal tadi nama dia. Nama dia yang kita tahu Allah. Allah tu nama dia. Nama bagi Tuhan. Apa sifat dia? Apa sifat Allah? Apa sifat Tuhan? Ni di antara sifatnya qidam. Dia mesti sediakan. Dia sediakan. Bila sebut Tuhan, dia mesti sediakan. Kerana kalau bersifat baharu, kalau ada permulaan, tidak layak nak jadi Tuhan. Tak layak nak jadi Tuhan kalau baharu. Macam kita ni, sebab tu kita ni tak layak nak mengaku Tuhan sebab kita baharu. Tak sempurna. Kita ni diciptakan. Kita ni bergantung kepada yang lain, berhajat kepada pencipta. Kalau Tuhan dia mesti hebat, Tuhan mesti kuasa, Tuhan dia tak pedulikan kepada benda lain, Tuhan ni dia istighna, tak berkehendak, tak berhajat, tak bergantung kepada yang lain. Itu Tuhan. Tapi kalau berhajat kepada yang membuat dia, berhajat kepada yang memberi makan minum kepada dia, itu bukan Tuhan. Lemah, tak sempurna. Faham? Banyak benda kita nak kena repair, tuan. Jangan main-main lah. Jangan buang masa dah mengaji lah betul-betul. Azam aku nak mengaji sungguh-sungguh akidah ni sampai aku mati. Faham tak faham itu urusan Allah, urusan aku nak mengaji betul-betul. Mudah-mudahan Allah ampunkan salah silap kita. Faham tak dong? Ingat dalam hati kita ni wajib usaha belajar. Kefahaman, faham tidak itu bukan urusan kita. Yang memberi faham Allah, bukan tok guru. Yang memberi faham, yang membukakan pintu kefahaman tu Allah, bukan tok guru, bukan ustaz, bukan ustazah yang bagi faham. Yang memberi faham itu Allah. Kita, tugas kita apa? Mengaji, betulkan niat. Betulkan niat, aku nak mengaji kerana Allah. Sebab Allah perintah wajib mengaji. Jadi aku nak mengaji, aku nak fahamkan baik-baik tentang akidah ni. Mudah-mudahan Allah pelihara akidah aku jangan jatuh sesat. Niat mengaji macam tu, jangan niat kerana orang kata, orang jangan na'udzubillah. Betulkan niat kita. Faham tak faham itu serah kepada Allah. Tapi kita kena bersungguh. Usaha mesti bersungguh. Tak apalah, pelan-pelan pun. Buat apa nak laju-laju? Nak baca laju, beli baca sendiri ya. Beli kitab, harga dia mencecah RM10. Harga kitab ni mencecah RM10. Mahal ke murah? Murah? RM10 murah? Mahal. Tiket tengok konsert 300. Tu murah. Faham ke tak faham? Tiket nak tengok konsert RM300. Tu murah. RM10 mahal. Beli baca sendiri, cari boleh khatam. Jadi kita bukan nak cepat khatam, kita nak usaha faham. Nak usaha faham kena ngaji slow-slow lah. Tak boleh baca laju-laju. Kalau nak habis dah 7.45 dah. Mana dia tadi? Itu yang pertama, namanya wajib akli. Maksudnya perkara yang akal kita menghukum mesti ada, tak boleh tidak. Allah mesti qidam, Allah mesti sedia kala. Yang namanya Allah, yang dipanggil Tuhan itu, Allah itu mesti sedia kala, mesti tidak ada permulaan. Dia tak boleh dikatakan baharu, tak boleh. Akal tak boleh terima nak kata Tuhan tu baharu, tak boleh. Tuhan mesti sedia kala. Tuhan mesti, mesti itulah namanya wajib. Tuhan mesti sedia kala. Tuhan wajib
sedia kala, mesti. Tak boleh tidak, mesti. Akal tak boleh terima, tak masuk akal nak kata Tuhan itu baharu. Tak boleh. Kalau Tuhan itu bersifat baharu, sama macam kita juga. Ada berhajat kepada pencipta, lemah, bergantung kepada yang lain. Mana boleh Tuhan bergantung kepada yang lain? Kata Tuhan tapi bergantung kepada yang lain. Tuhan berhajat kepada yang lain. Tuhan tapi berkehendak kepada yang lain. Mana boleh? Tak layaklah nak jadi Tuhan kalau macam tu. Lemah, tak sempurna. Lepas tu kena kenal Tuhan. Tuhan tu jangan mandai sebut Tuhan. Tapi apa beza Tuhan dengan makhluk kita tak tahu. Cukuplah sekadar itu. Jadi kesimpulan wajib akli bermaksud, kalau nak ambil-ambillah, kalau tak nak sudah, tapi ambillah, bagus. Wajib akli. Bila sebut hukum akal yang pertama, ini baru pertama, nanti yang kedua ketiga akan datang insya-Allah. Wajib akal, wajib akli bermaksud sesuatu perkara. Nak tulis-tulislah. Sesuatu perkara yang akal kita menghukumkan, sesuatu perkara yang akal kita menghukumkan atau memutuskan. Menghukumkan atau memutuskan sesuatu perkara yang akal kita menghukumkan, yang akal kita memutuskan dengan mesti ada sahaja. Mesti ada sahaja, mesti ada semata-mata. Bila sebut wajib akli, sesuatu perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada sahaja, mesti ada semata-mata, dan tidak boleh berubah, dan tidak boleh berubah menjadi tiada. Dia tak boleh berubah jadi tak ada. Dia mesti ada sentiasa, sedia kala lagi ada, sentiasa ada, kekal ada, selama-lamanya ada, tak sudah-sudah. Itu maksud wajib akli. Bedalah. Wallahu a'lam. Jadilah mengaji sikit-sikit. Sikit-sikit, lama-lama dapat sikit. Tak apalah dapat sikit daripada tak dapat langsung. Alhamdulillah ala kulli halin. Ini semua semata-mata limpah rahmat daripada Allah, bagi taufik kepada kita. Ini dapat kita ngaji lebih kurang sikit-sikit. Mudah-mudahan Allah redha kita semua. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah terima kita sebagai penuntut ilmu. Mudah-mudahan nanti direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah pelihara iman kita, jaga akidah kita, hidupkan kita dengan akidah yang sebenar, matikan kita dalam keadaan berpegang kepada akidah yang sebenar. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa kita, ibu bapa kita, semuanya lah, kawan-kawan kita, kenalan kita, semuanya muslimin muslimat. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dalam kampung ni khususnya. Dengan asbab adanya majlis ilmu, mudah-mudahan Allah turunkan keberkatan kepada sekalian ahli penduduknya, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pilih, Allah bagi taufik kepada yang lain-lain yang belum mengaji, yang malah nak mengaji, macam-macam alasan nak mengaji. Mudah-mudahan Allah bagi taufik supaya kita boleh pakat-pakat mengaji, ramai-ramai belajar hukum hakam Allah, supaya kita pandai beribadat, dapat baiki diri dan selamat nanti di hari akhirat. Mudah-mudahan mudah-mudahan dipanjangkan umur sekaliannya, diberi rezeki yang luas, yang halal lagi berkah, dan Allah lahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang soleh
salihah, yang bertakwa, yang beradab berakhlak dengan ibu bapa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita hamba yang bertakwa, baik suami, baik isteri. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kita perbaiki diri kita, perbaiki hati kita, sebagai persiapan untuk kita bertemu Allah pada bila-bila masa sahaja, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi insya-Allah. Salah silap, kekurangan, kelemahan, saya minta ampun maaf banyak-banyak kerana saya tidak sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana fakir ahlana wa qurabatin lana fi dinina ma ahli qudri unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum taqabbal karim insyaallah. Kepada kawan-kawan yang mengaji secara online ataupun yang bertalaqi, insyaallah pukul 9.30 nanti ada kuliah tauhid lagi insyaallah. Pukul 9.30 nanti ada kelas tauhid lagi. Kitab bukan kitab ni, Risalah Al-Misbahul Munir, kitab Misbahul Munir, pukul 9.30 nanti di Masjid Sultan Abdullah, Pekan Masjid Tanah. Pekan Masjid Tanah pukul 9.30. Jadi kalau kawan-kawan nak follow, nak ikut, falyatafaddalu, sila-silakan. Nah, insya-Allah. Kitab Misbahul Munir 9.30 insya-Allah. InsyaAllah. Jom kita sarapan. Ada sarapan. Ya Karim. Sama je. Jumpa lagi, InsyaAllah. Allah sah. Cik, terima kasih Cik. Jumpa lagi, doakan saya. Terima kasih bang. Jumpa lagi. Cik sihat. Doa saya Cik. Doa saya insya-Allah. Ustaz. Cik, jazakallah khair. Terima kasih Cik. Sama doa saya. Siap. Kawan abang ni. Insya-Allah. Bang, jom bang. Ni apa ni? Terima kasih. Amin. Jazakallah. Minum. Jom. Mari minum. Siapa lari? Siapa nak minum dia dah lari? Ada. Tok Sidang. Minum. Nak lari mana? Ajak minum lagi. Mari. Yuk. Minum. Siapa lagi? Pakcik. Apa lagi? Jumpa. Doa saya Pakcik. Doakan saya. InsyaAllah. Jom. InsyaAllah. Hari keluarga? Dari keluarga. Jomlah sesiapa yang ada. Ni makcik-makcik ni tak minum sekali. Marilah minum sekali makcik. Alhamdulillah. Jemput sarapan kawan-kawan. Sarapan ni InsyaAllah. Ya Karim. Makcik malu-malu lah makcik ni. Orang offer ajak minum sekali tak mau makcik ni. Ini malu lah. Alhamdulillah. Sama-sama kasih jugalah kalian sudi singgah, sudi kenal. Ustaz pun dah balik. Ustaz Nan pun dah balik. Mana dia nak pergi? InsyaAllah jemput kat dia. Dia nak pergi mana cepat-cepat? Cuma bersiap-siap apa ni. Nak pergi kat sana juga insyaAllah. Masjid Putih buat. Baik. Terima kasih. Review menu. Tak boleh review. Ramai yang tengok. Nanti kan ramai yang nanti alamat SPP yang terlalu.
Jadi ada yang puasa. Boleh. Yang ada hal Ustaz beg kuning tak ada ke nak beli kitab Risalah Tauhid ni? Pergi dekat TikTok shop lah. TikTok shop saya tu. Buka saya punya TikTok tu dekat bawah tu. Ada TikTok shop kan? Dekat dalam tu ada. Sila Nur Hafiz, siapa lagi ni? Ruhai Pink Rose. Wah, Pink Rose pun ada. Allah Swan, macam-macam kawan-kawan ada ni. Barakallahu fikum. Terima kasih kawan-kawan hadir semua ni. Nanti pukul 9.30 ada kelas lagi. Jadi tauhid ni, kitab tauhid ni kita kena ngaji banyak kali, kena banyak ngaji selalu, dengar selalu. InsyaAllah nanti kita, Allah akan bagi faham insyaAllah. Jangan putus asa, semua ada peluang boleh faham, boleh pandai ilmu tauhid ni untuk nak melepaskan fardu ain. InsyaAllah boleh. Baca doa makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu. Allahumma barik lana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala bis samai wa sallallahu alaihi. Alhamdulillah. Nasi roti tak? Nasi ke roti? Nasi ke roti? Mana satu Nasi ke roti? Roti ada lagi. Dua. Cik makan cik. Roti sekeping. Roti. Bolehlah dua-dua ambil berkat lah. Ambil berkat roti. Ambil berkat. Nanti ke 9.1 pukul 9.30 Banjarseri kita. Banjarseri ni. Banjarseri ni kena jadi moderator ni. Kalau ada cicak-cicak yang masuk, cicak-cicak yang ganggu, nanti hantarkan dia ke planet Zuhal hantarkan ke planet Zuhal. Jemput sarapan. Bisa. InsyaAllah. Makan. Bismillah. Kuliah Tuhan 9.30. Okey, berehat dulu. Pergi sarapan dulu kan. 9.30 kita ada kelas. 9.30 kan ada kelas lagi. 9.30 kan ada kelas lagi. Kitab Risalah Misbah Munir pula pun baru lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pun kitab yang sana pun baru lagi, masih awal lagi kitab tauhid. Jadi yang kata terlambat dah. Walaupun di tempat-tempat lain saya dah baca kitab tauhid ni, ada yang muka surat dah tengah, ada yang nak habis. Yang kisah kita masih lagi ada banyak tempat dan kitab tauhid baru mula. Macam ni kitab Risalah Tauhid baru mula, kitab Risalah Al-Misbah Munir tu baru mula, ada 2, 3, 4 tempat yang baru mula. Jadi boleh ngaji. Jangan kata terlambat, insya-Allah. Okey, jumpa lagi lah nak makan. Kan kalian tengok kan saya malu-malu nak suap nanti kan. Okey, sarapan dulu jom. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.